Buletin Didik 20 September bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertandingan akhir bahas Piala Perdana Menteri ke-47 tahun 2022 antara platform terbaik khususnya bagi pelajar berhujah menggunakan fakta sekaligus meningkatkan keyakinan diri. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin berkata, platform itu turut selari dengan pembangunan seorang murid yang holistik. Bila kita bercakap tentang melahirkan murid yang hebat, melahirkan murid yang mampu bersaing di peringkat dunia, kita nak anak-anak kita ini mula dibina tentang kebolehan mereka untuk berhujah dengan baik, untuk bercakap dengan baik, ada tertib dia, ada tata cara dia yang diikuti. Maka bila bercakap dengan orang, cakaplah kat mana pun, orang boleh dengar, boleh faham apa yang disampaikan. Tambahnya, kepentingan berhujah dengan ilmu dan fakta dapat membawa generasi muda ke peringkat yang lebih tinggi pada masa hadapan. Dalam pada itu, pada pertandingan akhir, Sekolah Sultan Alam Shah menewaskan Kolej Tunku Kursiah dalam kategori Bahasa Inggeris yang membahaskan tajuk Technology Endangers Creativity. Manakala Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya muncul johan bagi kategori Bahasa Melayu selepas mengalahkan Sekolah Menengah Sains Alam Shah Ceras. Mereka membahaskan tajuk Rakyat Malaysia semakin sedar tentang kesejahteraan minda. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000 dan piala pusingan. Sebanyak 40 sekolah di daerah Mualim, Tanjung Malim, Perak menerima sumbangan buku sempena pemerkasaan program Nadi Ilmu Amalan Membaca yang dikenali sebagai NILAM. Sumbangan itu melibatkan 9 sekolah menengah dan 31 sekolah rendah yang disampaikan Timbalan Menteri Pendidikan Dato' Dr. Mahansun. Setiap sekolah menerima antara 60 hingga 150 naskah bahan bacaan yang bertujuan menggalakkan minat membaca dalam kalangan murid selain dapat menambah ilmu pengetahuan. Bukan itu sahaja, menurut Datuk Dr. Mah, membaca bersama rakan-rakan juga dapat menyokong perpaduan negara melalui penglibatan mereka tanpa mengira batasan kaum. Jadi usaha ini sangat penting untuk kita mewujudkan masyarakat yang berminda, mempunyai minda dan fikiran yang matang, yang kreatif dan waktu yang sama suka menimba ilmu pengetahuan semasa. Jadi khususnya pada waktu ini iaitu IR 4.0 dan juga Artificial Intelligence. Tambahnya, amat penting memupuk minda anak-anak yang matang melalui bahan bacaan berkualiti tinggi, terutama dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Jelas beliau, amalan membaca sebagai teras pencarian ilmu adalah asas dalam membangunkan bakat, kebolehan serta daya saing rakyat dari segi fizikal dan intelek. Menjadi harapan KPM untuk melihat Malaysia menjadi antara negara yang masyarakatnya gemar membaca. Dalam pada itu, menjelang pembentangan bajet 2023 yang dijadualkan pada 7 Oktober depan, Dato' Dr. Mahansun berkata menjadi hasrat pihaknya agar kerajaan melalui Kementerian Kewangan dapat memberi perhatian dalam aspek kebersihan, kesihatan dan keselamatan 3K melibatkan lebih 10,000 institusi di bawah Kementerian Pendidikan, KPM. Sudah tentunya sebagai selaku Timbalan Menteri Pendidikan, saya juga kalau sebolehnya mendapatkan dana dan yang paling besar dalam bajet yang akan datang ini, tetapi kita juga kena memahami bahawa bajet ini adalah untuk rakyat kita secara keseluruhannya. Jelas Datuk Dr. Mah, setiap tahun KPM antara yang menerima peruntukan paling banyak dan besar dalam bajet tahunan negara. Ia jelas menunjukkan keprihatinan kerajaan yang amat menitik beratkan pendidikan. Tambah beliau, menjadi fokus utama KPM memastikan semua infrastruktur di institusi di bawah KPM diselenggara dan dinaik taraf dalam memastikan murid dan guru mempunyai ruang pembelajaran dan pengajaran yang selesa.
Kerajaan akan melancarkan program jualan murah keluarga Malaysia siswa Oktober ini sempena pembukaan semula institusi pengajian tinggi IPT sebagai usaha menangani beban kos sara hidup yang dihadapi golongan mahasiswa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, projek perintis akan dilaksanakan di 20 kampus Universiti Awam yang kemudiannya dikembangkan ke semua IPTA seluruh negara. Dalam mesyuarat sebentar tadi, bahawa kita telah pun memutuskan iaitu jualan murah keluarga Malaysia siswa ini akan dilaksanakan bermula pada minggu pertama Oktober 2022 bersempena dengan pembukaan semula IPT di Malaysia yang melibatkan 589,879 siswa. Beliau yang juga ahli pasukan khas jihad tangani inflasi berkata, JMKM siswa akan dilancarkan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Bangi, Selangor. Agensi pelaksananya terdiri daripada 14 kedai koperasi universiti dan 6 pusat keusahawanan di IPTA. Antara produk yang dijual ialah alat tulis, cetakan atau salinan dokumen, tambah nilai prabayar telekomunikasi, buku-buku, barang keperluan siswa dan barangan makanan. Beliau terdahulu mempengerusikan mesyuarat pasukan khas jihad tangani inflasi ke-18 di Putrajaya. Universiti Teknologi MARA UiTM menubuhkan jawatan kuasa krisis kolej kediaman dan rumah sewa bagi mencari resolusi terbaik bagi membantu mahasiswa yang sukar mendapatkan rumah sewa. Pihak universiti amat prihatin dan mengambil berat perihal kebajikan mahasiswa susulan isu penempatan mahasiswa yang sukar mendapatkan rumah sewa terutama di kawasan berdekatan kampus UiTM. Dalam satu kenyataan, UiTM menjelaskan portal rumah sewa non-resident NR telah diwujudkan bagi membantu memudahkan urusan mahasiswa mendapatkan rumah sewa. Pengurusan NR turut membuat tinjauan berkala mengenai isu keselamatan, kontrak perjanjian sewa rumah dan kebajikan mahasiswa NR. Turut disediakan 107,000 tempat di kolej-kolej kediaman dengan penawaran 34,000 tempat kepada pelajar-pelajar baharu diploma dan ijazah sarjana muda. 52,000 tempat turut ditawarkan kepada pelajar yang layak secara merit, manakala 21,000 lagi kepada pelajar yang merayu kolej kediaman. Permohonan rayuan kolej boleh dibuat secara dalam talian melalui sistem e-rayuan kolej hingga Jumaat ini dan keputusan permohonan akan dikeluarkan mulai 28 September. Jawatan kuasa krisis itu juga sedang meneliti dan menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dengan kaedah terbaik serta berharap semua mahasiswa kekal tenang. Baru-baru ini tular luahan seorang pelajar Universiti Awam yang kesal dengan tindakan pihak universiti mengarahkan semua pelajar kembali sepenuhnya semester depan. Arahan itu secara tidak langsung dakwanya membebankan pelajar yang tidak berkemampuan apabila terpaksa menyewa rumah setelah tidak mendapat kolej. Bersua kembali. Majlis Penyampaian Anugerah Penajaan Pendidikan Petronas 2022 PESP berlangsung di Ibu Negara siang tadi. 600 pelajar cemerlang CJ Pelajaran Malaysia SPM 2021 menerima tajaan di bawah PESP membabitkan peruntukan lebih 340 juta ringgit, juga jumlah tajaan tahunan tertinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyempurnakan majlis turut mengumumkan kenaikan 2 allowance untuk pelajar di bawah tajaan Petronas.
Berkat kuasa serta-merta, ia membabitkan kenaikan allowance buku dan peralatan belajar daripada RM1,000 kepada RM1,500 untuk pelajar di Malaysia dan tambahan RM500 untuk pelajar di luar negara. Pelajar yang baru menerima penajaan PESP, allowance induksi akan dinaikkan daripada RM4,500 kepada RM5,000. Kenaikan allowance itu membabitkan 2,267 pelajar yang melanjutkan pelajaran di dalam dan luar negara. Turut hadir Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Jasad Ratu Elizabeth II selamat disemadikan di King George VI Memorial Chapel, London, kira-kira tengah malam tadi waktu Malaysia. Ia lokasi sama yang menempatkan mendiang suaminya, Putera Philip, Duke of Edinburgh. Keranda mendiang disemadikan dalam bilik kebal diraja di St. George's Chapel selepas tempoh berkabung selama 10 hari berakhir. Lokasi berkenaan juga tempat persemadian bonda dan ayahanda mendiang. Upacara berlangsung penuh istiadat dan disiarkan secara langsung. Kenderaan yang membawa mendiang sebelum itu tiba di Istana Windsor kira-kira jam 10.40 malam waktu Malaysia. Ia bergerak dari Wellington Arch dengan 2 jam perjalanan selepas upacara penghormatan yang dihadiri pemimpin dunia di Westminster Abbey. Upacara diakhiri dengan tiupan bagpipe yang selama puluhan tahun menjadi rutin mengejutkan baginda setiap pagi di mana-mana istana didiami mendiang ratu. Pembangunan tidak boleh ditangguh. Begitu juga pendidikan untuk kanak-kanak. Demikian tegas Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres pada persidangan sasaran pembangunan mampan atau SDG. Beliau menyifatkan perjumpaan kali ini berlaku pada tempoh kritikal ketika dunia berdepan pelbagai ancaman. Jelasnya lagi, dengan wujudnya pelbagai ancaman dan halangan lain, SDG yang turut meliputi pembangunan wanita dan kanak-kanak, pendidikan, penjagaan kesihatan serta perlindungan biodiversiti dilihat semakin terpinggir. Young people and future generations are demanding action. We cannot let them down. This is a definitive moment. All of you here today and those tuning in from around the world give me immense hope that we can put our hands on the wheel of progress and steer a new course. That we can rescue the Sustainable Development Goals and get back on track to building the better world that leaves no one behind. Justru beliau menggesa semua negara anggota bertindak khususnya dalam menyelamatkan bumi yang semakin panas selain mengangkat peranan wanita dan kanak-kanak. Persidangan turut disertai selebriti juga duta PBB, antaranya pelakon Priyanka Chopra, kumpulan K-pop Blackpink serta aktivis dan penulis Amanda Gorman. Golongan muda ini menyeru pemimpin dunia bertindak segera untuk masa depan yang lebih baik. I challenge you to heed this call. I dare you to shape our fate. Above all, I dare you to do good, so that the world might be great. We can't deny that the climate crisis is getting worse. There isn't a single moment to lose. That is why SDG 13 for climate action is so important. It can truly make or break our efforts across all global goals. We must seize this moment and take actions to create a... Lazimnya, pertandingan adalah aktiviti di mana dua pihak atau lebih bersaing untuk menang. Namun di Seoul, Korea Selatan, terdapat satu pertandingan pelik di mana peserta tidak perlu bekerja keras. Mereka hanya perlu duduk diam tanpa melakukan apa-apa selama mungkin. Pertandingan tahunan yang dinamakan Space Out ini disertai kira-kira 50 orang. Ada yang datang dengan memakai baju tidur dan seragam polis. Ada yang membawa pelbagai peralatan untuk berehat. Sebelum duduk di atas tikar biru yang disediakan, peserta perlu menulis sebab mereka memilih untuk menghabiskan masa pada hujung minggu tanpa berbuat apa-apa bersama orang yang tidak dikenali. Pertandingan diadakan selama 90 minit dengan kadar denyutan jantung setiap peserta dipantau.
peserta akan tersingkir jika mereka memeriksa telefon bimbit, tertidur, bercakap, ketawa atau menyanyi. Kim Yong Hyuk, penerbit sebuah rancangan hiburan popular, diumum sebagai pemenang kerana mempunyai kadar denyutan jantung paling stabil. 때리기가 중요한 이유는 뭐 대회 취지에도 써 있긴 하지만 저 같은 직장인들은 어쨌든 머리를 계속 쓰고 생각을 많이 하고 쉴 새가 없잖아요. 근데 어쨌든 이런 기회로 잠시나마 좀 때리면은 그러니까 때려 보니까 되게 생각보다 좋았어요. 진짜. 다음에도 내년에도 한다고 하면은 불러주신다면 꼭 다시 또 참여해보고 싶어요. Pertandingan yang diadakan sejak 2014 ini bertujuan mengetengahkan isu di mana di bandar yang sibuk seperti Seoul, ramai orang yang membebankan otak mereka dengan kerja dan bagaimana berehat dapat memberi manfaat dalam kehidupan mereka. Okey, basic yang keenam ialah snipe. Okey, di mana apabila oponen baling bola ke arah teammate kita, so kita akan gunakan bola yang kita ada untuk snipe dia. Okey. So saya sebagai sniper saya akan tunjuk Sukan Malaysia, Sukma 2022, Johor mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu apabila menambah beberapa lagi pingat emas. Paling istimewa, pingat emas acara 10 meter air pistol berpasukan wanita yang juga rekod baharu kebangsaan. 6 pingat emas ditawarkan di Lapang Sasar Kebangsaan Subang hari ini. Acara berpasukan wanita, Johor nyata berada pada kelas tersendiri. Diperkuatkan gandingan adik-beradik Nurul Syasha Nadia dan Nurul Heriani Arfida Muhammad Arifin serta Mumtazah Syahidah Samsuri. Johor berjaya memecah rekod kebangsaan apabila mencatat mata tertinggi 1,699. Pingat perak milik Selangor dengan catatan 1,670 mata, manakala wilayah persekutuan dengan 1,648 mata terkumpul untuk meraih gangsa. Dalam pada itu, Pahang Cemerlang membolot 2 pingat emas dalam acara 25 meter sport pistols lelaki dan berpasukan lelaki. Azrul Akmal Zulkifli berjaya membidik mata tertinggi 568 untuk memenangi emas acara individu. Dia kemudiannya bergandingan bersama Muhammad Adib Abu Hassan Asyairi dan putera Muhammad Akram Idham Zunaidi mengutip mata keseluruhan 1,693 untuk emas kedua dalam acara berpasukan. Sementara itu, di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil, acara renang membuka tirai saingan semalam dengan menawarkan 8 pingat emas. Emas pertama dimenangi perenang Sabah Lu Yibing yang berusia 14 tahun. Dia mengungguli acara 200 meter gaya bebas wanita dengan catatan 2 minit 7.03 saat. Acara 100 meter kuat dada lelaki dan wanita turut menjadi tumpuan. Saingan wanita mudah dimenangi Tan Rozin dari Johor dengan 1 minit 11.25 saat. Namun kategori lelaki lebih sengit menyaksikan dua perenang Sarawak He Puong Wei dan Tan Zi J Job bersaing sesama sendiri. Puong Wei akhirnya mengesahkan pingat emas dengan kepantasan 1 minit 3.95 saat. Di Stadium UiTM Shah Alam, wilayah persekutuan mengejutkan Johor untuk mara ke separuh akhir. Wilayah persekutuan di depan seawal minit ke-13 menerusi Muhammad Hakimi Azim Rosli. Johor menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama menerusi Muhammad Rafi Fikri Muhammad Rosman. Pemenang terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti apabila kedudukan 1-1 kekal selepas masa tambahan. Penjaga gol wilayah persekutuan Muhammad Azim Al-Amin Kamarudin mempamerkan aksi luar biasa menyelamatkan 5 sepakan Johor. Ketika kedudukan terikat 4-4, Muhammad Azim menyempurnakan sepakan terakhir untuk membawa pasukannya bertemu Pulau Pinang esok. Saingan gimnastik artistik pula melaburkan tirai menyaksikan Pulau Pinang menguasai saingan. Eng Chun Chen paling cemerlang menyumbangkan 5 emas, 2 perak, 1 gangsa.
Chung Chen menjuarai 4 disiplin individu iaitu senaman lantai, gelang Roman, palang sejajar, all around serta satu lagi menerusi berpasukan. Penampilan Chung Chen dicabar hebat rakan sepasukannya di kem kebangsaan Muhammad Syarul Aimi Muhammad Kamaru Hisham dari Terengganu yang mengumpul 3 emas, 1 perak, 2 gangsa. Turut membantu Pulau Pinang menjadi kuasa gimnastik artistik ialah gimnas wanita Zarif Iman Khalid. Zarif memenangi 4 pingat emas individu iaitu all around, palang bertingkat, batang titian dan senaman lantai, diiringi gangsa berpasukan serta melombol. Sehingga jam 6.30 petang tadi, Johor terus menguasai kedudukan tangga teratas kutipan pingat dengan 48 emas, 32 perak, 21 gangsa. Kita saksikan kutipan pingat 3 teratas. Jauh meninggalkan pencabar di tangga kedua, Terengganu yang mengumpul 26 emas, 25 perak dan 23 gangsa. Di tangga ketiga, wilayah Persekutuan dengan 21 emas, 29 perak dan 33 gangsa. Pertunjukan truk raksasa elektrik pertama di dunia sempena pameran Auto Detroit mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan jumpa lagi.